Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Nur Farhana beserta rakan kumpulan yang lain iaitu Auni Nabila, Nurin Syaukin, Nurul Amira dan Nurul Suhaida akan membincangkan tugasan projek yang kami laksanakan. Tugasan kami adalah soalan nombor 3 iaitu berkaitan kanak-kanak penutur Dwibahasa. Saya akan menyentuh berkaitan latar belakang kajian terlebih dahulu. Kajian ini berfokuskan kepada pemahaman ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan kanak-kanak Dwibahasa yang berumur 3 tahun. Di samping itu, kanak-kanak Eka Bahasa berumur 4 tahun turut terlibat dalam kajian ini bagi membuktikan tahap kognitif kanak-kanak Dwibahasa lebih tinggi dan melampaui batas umur mereka. Secara tidak langsung, keadaan ini turut perlihatkan tahap kognitif kanak-kanak Eka Bahasa lebih rendah meskipun mereka berumur 4 tahun. Prinsip jarak minimum atau Minimum Distance Principle MDP yang diperkenalkan oleh Carol Chomsky 1969 diketengahkan bagi melihat tahap pemahaman kanak-kanak Dwibahasa terhadap ayat aktif dan ayat pasif bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi, terdapat 2 objektif kajian ini iaitu mengenal pasti pemahaman ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan kanak-kanak Dwibahasa berumur 3 tahun. Objektif kedua, menghubungkaitkan pemahaman ayat aktif dan ayat pasif kanak-kanak Dwibahasa berumur 3 tahun berdasarkan prinsip jarak minimum. Persoalan kajian ini pula adalah yang pertama, apakah pemahaman ayat aktif dan ayat pasif kanak-kanak Dwibahasa berumur 3 tahun dan bagaimanakah pemahaman ayat aktif dan ayat pasif kanak-kanak Dwibahasa berumur 3 tahun berdasarkan prinsip jarak minimum. Seterusnya, saya Nuri Syaukin binti Muhammad Syukri akan menjelaskan 2 bahagian dalam kajian yang dijalankan ini iaitu tinjauan literatur dan kepentingan kajian. Pertamanya, pada bahagian tinjauan literatur, pengkaji mendapati terdapat beberapa kelompongan terhadap kajian-kajian lepas dalam memerihalkan aspek metalinguistik daripada sudut sintaksis bagi kanak-kanak Dwibahasa. Oleh itu, kajian ini akan melihat bagaimana kanak-kanak Dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mampu menguasai struktur ayat aktif dan ayat pasif bagi kedua-dua bahasa tersebut. Berikutnya pula, pada bahagian kepentingan kajian yang dilaksanakan ini, kajian ini akan menjanjikan untuk memberi suatu maklumat yang bermanfaat dan pengetahuan baharu berkenaan dengan kajian tahap pemahaman struktur ayat aktif dan ayat pasif bagi kanak-kanak Dwibahasa berusia 3 tahun dengan berlandaskan kepada prinsip jarak minimum. Selain itu, kajian ini sekali lagi akan menyediakan maklumat berkenaan dengan tahap pemahaman kanak-kanak Dwibahasa terhadap kedua-dua struktur ayat melalui elisitasi iaitu cerita bergambar bagi meneliti keupayaan metalinguistik mereka pada peringkat umur ini. Akhirnya, kajian ini turut dapat menentukan sama ada struktur ayat ini berpotensi menjadi penanda klinikal bagi kanak-kanak Dwibahasa dengan masalah penguasaan dan pembelajaran mereka. Secara ringkasnya, kajian-kajian lepas yang dijalankan ini masih tidak mampu mengemukakan solusi dan menjawab persoalan yang dinyatakan sebelum-sebelum ini. Saya Auni Nabila binti Muhammad Nizam akan menjelaskan tentang metodologi kajian. Pertama, reka bentuk kajian yang berbentuk kajian kes. Kajian kes menyelidik situasi sebenar yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, iaitu kami mengkaji 4 orang kanak-kanak, 2 orang kanak-kanak penutur Dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan 2 orang kanak-kanak penutur Eka Bahasa yang bertutur dalam bahasa Melayu sahaja. Bagi prosedur kajian, kami telah pun menyediakan skrip soalan dan gambar rajah kepada ibu kanak-kanak tersebut. Terdapat 12 soalan, iaitu 3 ayat struktur ayat pasif, 3 ayat struktur ayat aktif bagi bahasa Melayu, begitu juga dengan bahasa Inggeris. Pengkaji juga menyediakan 12 keping gambar dan gambar-gambar tersebut hampir sama antara satu sama lain. Perbezaan yang dapat kita lihat adalah berlaku sesuatu perbuatan, misalnya menyanyi, menyikat rambut ataupun mencium ibu. Dan perbezaan gambar ini bertujuan melihat sama ada kanak-kanak tersebut akan memilih gambar yang sama sekiranya struktur ayat sudah pun berubah.
Berikut merupakan contoh gambar rajah yang disediakan oleh pengkaji. Ibu kanak-kanak kajian akan merekodkan rakaman video sebagai data untuk pengkaji. Semasa rakaman video, ibu kanak-kanak tersebut akan menunjukkan dua rajah dalam satu masa yang sama, lalu membacakan skrip soalan struktur ayat aktif dan pasif bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk anaknya. Seterusnya, penglibatan anak ibu bapa ibu dalam kajian ini kerana hasil temu bual ringkas dengan ibu kanak-kanak tersebut mendapati kanak-kanak akan menjadi pasif dan kurang berkomunikasi sekiranya bertemu ataupun bercakap dengan orang asing ataupun orang yang baru dikenali. Ketiga, iaitu data kualitatif. Pengkaji akan melakukan pemerhatian terhadap video yang dirakam. Kemudian, data tersebut akan ditranskripsi seperti berikut, iaitu mengandungi minit, penutur dan ujaran. Kaedah keempat, kaedah pengumpulan data. Pengkaji menyediakan borang senarai semak yang mengandungi struktur ayat aktif dan ayat pasif bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris semasa meneliti rakaman video yang diberikan oleh ibu kanak-kanak tersebut. Seterusnya, berikut merupakan contoh senarai semak yang dilampirkan pada bahagian dapatan dan perbincangan dalam kajian. Pengkaji akan menandakan betul atau salah berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut. Tahap pemahaman kanak-kanak diukur menggunakan kaedah peratusan. Contoh pengiraan iaitu jawapan betul didarabkan dengan 100 dibahagikan dengan 3. Contohnya, kanak-kanak dari bahasa 1 hanya betul 2 sahaja dalam struktur ayat pasif bahasa Inggeris. Jadi 2 didarabkan dengan 100, seterusnya dibahagikan dengan 3. Ini menunjukkan kanak-kanak tersebut hanya berada pada tahap sederhana. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang telah diperoleh dapat dilihat pada paparan data dalam jadual ini. Berdasarkan jadual, dapat disimpulkan bahawa kanak-kanak di bahasa 1 dan 2 telah memperoleh 100% yang menunjukkan mereka telah menguasai pemahaman struktur ayat aktif dan ayat pasif bahasa Melayu. Bagi bahasa Inggeris pula, kanak-kanak di bahasa 1 ini berjaya menguasai struktur ayat aktif bahasa Inggeris iaitu sebanyak 100% tahap pemahamannya. Namun begitu, bagi struktur ayat pasif bahasa Inggeris, dapatan data menunjukkan kanak-kanak di bahasa 1 ini berada pada tahap yang sederhana iaitu 67% dengan mencatatkan satu kesalahan. Berikutnya, bagi kanak-kanak eka bahasa 3 dan 4, pengkaji mendapati mereka hanya menguasai struktur ayat aktif bahasa Melayu sahaja. Namun, pada struktur ayat pasif bahasa Melayu, masing-masing melakukan satu kesalahan dan meletakkan mereka pada tahap sederhana iaitu 67%. Keseluruhannya, pengumpulan data menunjukkan kanak-kanak di bahasa 1 dan 2 ini mempunyai pemahaman bahasa yang sangat baik berbanding kanak-kanak eka bahasa 3 dan 4. Namun begitu, perbincangan yang seterusnya hanya berfokuskan kepada kanak-kanak di bahasa 1 dan 2 dengan mendasarkan hasil dapatan kanak-kanak eka bahasa 3 dan 4 sebagai satu bukti kognitif kanak-kanak di bahasa adalah berbeza daripada kanak-kanak eka bahasa. Walaupun dilihat data-data yang telah dibentangkan sebentar tadi mempunyai beberapa unsur linguistik sebagai nodus penghalang bagi ayat aktif kedua-dua bahasa, tetapi kanak-kanak dari bahasa yang pertama dan kedua ini masih mampu memahaminya kerana binaan ayat yang berstrukturkan SKO atau SBO. Begitu juga untuk ayat pasif bahasa Melayu, walaupun terdapat penggunaan imbuhan di serta oleh bagi binaan ayat ini, kanak-kanak dari bahasa yang pertama dan kedua dapat menguasainya dengan baik. Keadaan ini membuktikan bahawa tahap pemahaman kanak-kanak dari bahasa yang pertama dan kedua terhadap struktur ayat pasif bahasa Melayu telah berada pada tahap luar jangkaan atau luar biasa dari peringkat umurnya. Namun, terdapat perbezaan antara penguasaan kanak-kanak dari bahasa yang pertama dan kedua bagi struktur ayat pasif bahasa Inggeris. Kanak-kanak dari bahasa yang pertama melakukan kesilapan bagi ayat yang pertama iaitu the dog berfungsi sebagai objek, is being chased sebagai verbs by the cat iaitu subjek dengan pemilihan gambar yang salah. Sehubungan dengan itu, kita dapat menyatakan bahawa kanak-kanak ini telah mengaplikasikan prinsip jarak minimal kepada ayat pasif.
iaitu mengandaikan bahawa apa-apa fasa nama yang berada di hadapan kata kerja adalah pelakunya. Oleh itu, kanak-kanak ini memilih gambar anjing yang sedang mengejar kucing. Kanak-kanak duri bahasa yang kedua pula dapat menjawab ke semua soalan dengan betul. Perbezaan juga dapat dilihat dalam kalangan kanak-kanak eka bahasa yang ketiga dan keempat, di mana tahap penguasaan dan pemahaman ayat aktif dan ayat pasif bagi bahasa Inggeris tidaklah sebaik kanak-kanak duri bahasa. Baiklah, saya Amira Izzati akan membentangkan slide yang seterusnya. Ujian yang dijalankan secara berturutan dalam suatu masa memperlihatkan kecekapan kanak-kanak dalam memahami peraturan-peraturan tata bahasa bagi suatu bahasa. Penyelidikan turut menyatakan bahawa pemerolehan bahasa asing dalam kalangan bayi dan kanak-kanak kecil adalah lebih baik jika dibandingkan dengan orang dewasa, kerana proses pembelajaran bahasa natif dan komitmen terhadap corak bahasa natif masih tidak lengkap. Langsung juga daripada ibu bapa subjek dalam pengutipan data merupakan perangsang kepada kanak-kanak tersebut dalam menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh pengkaji. Intonasi yang lebih santai dalam pengendalian kajian ini serta kata-kata pujian merupakan suatu bentuk sokongan kepada kanak-kanak dui bahasa. Bukan itu sahaja, ibu subjek yang merupakan suri rumah sepenuh masa merupakan antara faktor kekerapan penggunaan dui bahasa bagi kanak-kanak bilingual tersebut. Bukan itu sahaja, Oren Boxer turut menyatakan bahawa anak-anak yang dibesarkan dengan sekurang-kurangnya dua bahasa telah terbukti mempunyai pemahaman sosial yang lebih besar. Penggunaan pencampuran bahasa di rumah sudah menjadi kelaziman dalam pertuturan antara ibu bapa subjek serta kanak-kanak bilingual tersebut. Perkara ini sebenarnya merupakan suatu kelebihan bagi kanak-kanak dui bahasa, iaitu berkemampuan untuk memindahkan kemahiran dan juga pengetahuan yang diperoleh dengan berkesan dalam satu bahasa untuk membaca dan dalam bahasa yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pemindahan maklumat dari satu bahasa ke bahasa yang lain adalah berkemungkinan memediasi daripada kesedaran metalinguistik. Hal ini dikatakan demikian kerana pemindahan maklumat dari satu bahasa ke bahasa yang lain adalah berkemungkinan dimediasi oleh kesedaran metalinguistik. Kosakata antara kanak-kanak dui bahasa dan eka bahasa turut diperbandingkan, iaitu penguasaan pembendaraan kata bagi pengguna dui bahasa apabila digabungkan merentasi kedua-dua bahasa adalah sama atau lebih besar skop kosakata daripada kanak-kanak eka bahasa. Kanak-kanak dui bahasa juga mempunyai kelebihan dari segi faktor kesihatan. Kanak-kanak dui bahasa dikatakan dapat menghindari penyakit seperti Alzheimer sebagai salah satu cara untuk menjaga kesihatan otak. Para pengkaji juga turut menyatakan bahawa kanak-kanak yang memiliki kemampuan bertutur dua bahasa ataupun dui bahasa secara konsisten selama bertahun-tahun mampu mengalami penundaan dalam permulaan gejala penyakit tersebut. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh kanak-kanak dui bahasa mampu menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk mencegah gejala Alzheimer seperti kehilangan memori, kebingungan hingga kerumitan penyelesaian masalah dan perencanaan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada kajian ini adalah kajian ini dilihat berjaya mengisi kelompongan kajian sedia ada dalam bidang psikolinguistik mengenai ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan kanak-kanak dui bahasa. Kedua, kajian ini turut perlihatkan kelainan apabila turut melibatkan kanak-kanak eka bahasa. Jelaslah isu dan masalah kajian ini jelas telah dijawab oleh pengkaji dengan bersandarkan kepada beberapa bukti dan perkaitan penting seperti menerusi kaitannya dengan metalinguistik kanak-kanak dui bahasa dengan MDP yang menjadi asasnya. Jelaslah dua objektif utama kajian ini berjaya dicapai oleh pengkaji. Sekian itu sahaja daripada kami sekumpulan. Terima kasih. Berikut merupakan rujukan bagi pelaksanaan projek ini. Sekian, terima kasih.